Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Safwa binti Zulkifli akan memulakan pembentangan dalam tajuk perspektif masyarakat terhadap tanggungjawab sosial khidmat masyarakat. Aktiviti khidmat masyarakat merupakan tanggungjawab sosial yang penting demi memelihara kesejahteraan sosial dan keharmonian kehidupan. Namun begitu, tanggungjawab ini semakin dilupakan oleh masyarakat zaman kini kerana kesibukan di perubahan global yang sangat pesat. Kesedaran tentang khidmat masyarakat sewajarnya ditekankan kepada seluruh golongan masyarakat bermula daripada usia muda. Menurut beberapa tokoh, antaranya Gertrude Wilson, kesejahteraan sosial boleh ditafsirkan sebagai perhatian yang terorganisasi dari semua orang untuk semua orang. Jadi, menurut Walter Friedler pula, kesejahteraan sosial ialah sistem yang terorganisasi dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai tahap hidup dan kesihatan yang lebih baik. Masyarakat zaman kini perlu mementingkan kesejahteraan sosial dan keharmonian dalam kehidupan. Masyarakat juga bertanggungjawab dalam aspek kerja kemasyarakatan yang seharusnya dipupuk dan dididik dalam diri masing-masing. Kerja kemasyarakatan semestinya dijadikan sebagai satu budaya penting demi kemakmuran negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Siti Nabila Huda binti Muhammad Sirudin dengan nama matrik 16414. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan mengenai permasalahan kajian. Jadi kita akan mulakan dengan permasalahan kajian yang pertama, iaitu untuk mengetahui apakah punca masyarakat kurang melibatkan diri dalam kegiatan khidmat masyarakat. Kerana kita mengetahui pada zaman kini masyarakat sendiri sering sibuk dengan urusan kerja seharian, dan ini menyebabkan mereka menaintih ataupun tidak mampu untuk mengambil berat mengenai khidmat masyarakat yang sepatutnya dijalankan bukan sahaja tergantung dari diri mereka sendiri, tetapi juga melibatkan orang di sekeliling mereka. Jadi hal ini semakin jelas terlihat apabila kami telah menjalankan beberapa analisis ataupun kami memberikan soalan dalam bentuk Google Form kepada para responden untuk memberikan pandangan mereka ataupun memilih apakah punca-punca mengapa masyarakat kurang terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat. Bergerak kita kepada permasalahan kajian yang kedua, iaitu bagi mengenal pasti kesan-kesan ataupun implikasi daripada kurangnya perlibatan masyarakat dalam kegiatan khidmat masyarakat. Jadi antara kesan-kesan yang kita dapat lihat adalah masyarakat tidak dapat bersatu dan juga teguh dalam membangunkan negara sendiri. Selain daripada itu, kesan buruk yang kita dapat lihat ialah masyarakat kurang bergaul sama sendiri, dan hal ini menyebabkan mereka hanya melakukan hal mereka sendiri sahaja. Dan seterusnya, tahap kesedaran moral serta tanggungjawab berkurang oleh kerana mereka kurang terlibat dengan aktiviti khidmat masyarakat sendiri. Kerana kita juga dapat melihat bahawa masyarakat kini kian sibuk dengan pekerjaan seharian dan menyebabkan mereka mengabaikan perkara seperti ini. Selain daripada itu, kesan yang kita dapat lihat daripada kurangnya perlibatan masyarakat dalam kegiatan khidmat masyarakat adalah masyarakat akan sering mengalami perselisihan faham dan juga tidak mampu untuk sebulat suara. Jadi ini adalah apabila kita dapat lihat daripada kesan-kesan. Selain itu, permasalahan kajian yang kita dapat yang ketiga, iaitu mengenal pasti langkah-langkah untuk kita mengatasi masalah kurangnya minat dalam kalangan masyarakat sendiri untuk terlibat dalam kegiatan khidmat masyarakat. Jadi antara langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah seperti melakukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, sama ada organisasi kerajaan ataupun swasta, untuk mengembangkan lagi program-program khidmat masyarakat yang lebih menarik. Hal ini dapat dilakukan melalui perbincangan dan juga mereka sebulat suara untuk keluarkan ataupun mengusulkan idea-idea menarik untuk bagaimana bagi caranya ataupun alternatif bagi menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat. Saya pasti terdapat idea-idea bernas yang dapat diusulkan oleh mereka sendiri bagi mengatasi masalah ini. Langkah yang seterusnya ialah menguak-uakkan program ataupun forum terbuka atau mesyuarat ataupun perbincangan melalui poster ataupun media sosial kepada masyarakat secara aktif. Seperti yang kita tahu, penggunaan media sosial pada zaman kini semakin meluas dan hal ini juga membawa perkara yang positif kepada masyarakat kita sendiri. Jadi tidak asing untuk kita cuba ataupun mengawal-awalkan lagi mengenai kepentingan aktiviti khidmat masyarakat agar masyarakat lebih cakna mengenai penlibatan mereka dalam aktiviti khidmat masyarakat dan juga menjalankan tanggungjawab mereka sebagai salah seorang insan, dan juga untuk berinteraksi dengan lebih lagi dengan jiran-jiran dan komuniti di sekeliling mereka. Selain itu,
Langkah-langkah yang seterusnya adalah melalui mengadakan program pendidikan dan juga kesedaran kepada masyarakat melalui sekolah atau organisasi ataupun badan yang bertanggungjawab. Jadi kita dapat lakukan ini bagi kita menyebarkan mengenai kepentingan tanggungjawab terhadap khidmat masyarakat. Tidak asinglah ketika dilakukan di sekolah juga, kerana para pelajar juga dapat menimba ilmu dan juga mereka sedar atau mengambil cakna tentang hal ini. Jadi mereka dapat aplikasikan apa yang mereka terima ataupun input dalam kehidupan seharian mereka. Jadi mereka juga dapat dipupuk pada bangku sekolah untuk terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat. Bergerak kita kepada permasalahan kajian yang terakhir, iaitu mengenal pasti kepentingan tentang penghayatan etika dan peradaban ketika menyertai aktiviti khidmat masyarakat. Jadi antara kepentingan yang kita dapat lihat ialah ia dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dalam meningkatkan tahap kerjasama dan juga antara kaum, kerana Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Jadi tidak asinglah jika aktiviti khidmat masyarakat mampu untuk mengumpulkan mereka bagi mengenali satu sama lain. Dan hal ini juga dapat memupuk semangat kepimpinan ataupun semangat kejiranan dalam kalangan mereka sendiri dalam satu kalangan komuniti untuk melakukan sesuatu lebih baik. Dan hal ini juga akan membawa kepada keamanan antara kaum. Selain daripada itu, keamanan sebuah negara dapat jamin kerana masyarakat cakna akan tanggungjawab mereka. Jadi tidak berlakulah menunjuk jari ke arah satu kaum ataupun orang lain apabila masyarakat sendiri tahu mengenai kepentingan apabila mereka melakukan aktiviti khidmat masyarakat. Selain daripada itu, ia juga mampu meningkatkan imej negara di mata dunia kerana mampu membuktikan kesepakatan antara kaum yang pelbagai. Jadi hal ini juga mampu untuk membuka mata negara-negara lain untuk melihat bahawa Malaysia sendiri mampu untuk mewujudkan kaum-kaum yang mampu untuk meningkatkan nama negara di samping menunjukkan sisi positif di mana mereka sendiri mampu terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat dan bersatu padu bagi melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, ia juga mampu untuk menarik minat para pelabur untuk melabur dalam negara kerana sikap kerjasama dan juga keamanan yang dijamin oleh dalam negara. Jadi melalui aktiviti khidmat masyarakat ini juga para pelabur juga akan berasa tertarik kerana keamanan yang ditunjukkan dan juga hal ini memberikan impak yang positif terhadap pembangunan negara. Terima kasih kepada Nabila. Seterusnya saya akan membentangkan objektif kajian kami. Yang pertama, objektif kajian kami adalah mengenal pasti punca berlakunya kurang penyertaan khidmat masyarakat ini. Jadi, punca yang menyebabkan penyertaan masyarakat kurang adalah yang pertama, masyarakat tidak mempunyai masa untuk menyertai khidmat masyarakat disebabkan sibuk dengan aktiviti seharian. Yang kedua pula ialah tiada insentif ataupun hadiah berbentuk wang ataupun dan lain-lain lagi. Sebab kita boleh lihat masyarakat pada masa sekarang mementingkan wang. Ya, jadi bila tiada insentif, mereka tidak berminat untuk melakukan sesuatu kerja tersebut. Dan yang ketiga pula ialah tiada kerjasama dari pihak masyarakat lain. Apabila tiada kerjasama dari pihak masyarakat lain, masyarakat yang berminat untuk melakukan khidmat masyarakat ini tidak boleh meneruskan kerja tersebut disebabkan kerja tersebut memerlukan penyertaan dari orang lain ataupun masyarakat lain. Seterusnya, objektif yang kedua pula ialah membincangkan kesan-kesan pengurangan penyertaan masyarakat dalam khidmat masyarakat itu sendiri. Jadi, apabila masyarakat kurang menyertai khidmat masyarakat, apakah yang akan berlaku kepada masyarakat kita? Yang pertama, lemahnya komuniti. Hal ini disebabkan tiada kerjasama daripada masyarakat daripada pelbagai latar belakang. Tambahan pula, disebabkan tidak menyertai khidmat masyarakat, masyarakat itu sendiri tidak dapat mengenali antara satu sama lain. Jadi bagaimana mereka nak bekerjasama seterusnya membantu menguatkan pertahanan negara, ya. Yang kedua pula ialah kesannya ialah kurangnya sumber daya.
Dan yang ketiga, kesan pengurangan penyertaan masyarakat dalam khidmat masyarakat adalah kejatuhan moral dan tanggungjawab sosial. Jadi, khidmat masyarakat ini adalah tanggungjawab sosial di mana semua masyarakat perlu melakukannya, bertanggungjawab untuk melakukannya. Jadi, bila mereka tidak menyertai khidmat masyarakat, maka mereka akan kejatuhan moral akan berlaku dan seterusnya. Tanggungjawab sosial tersebut tidak dilaksanakan. Yang ketiga pula ialah objektif kumpulan kami ialah mengkaji langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kurangnya penyertaan masyarakat dalam khidmat masyarakat itu sendiri. Jadi, yang pertama ialah langkah yang kita boleh buat ialah yang pertama, menganjurkan program pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat melalui sekolah dan organisasi masyarakat. Yang kedua pula ialah melibatkan masyarakat dalam perancangan secara aktif melalui konsultasi komuniti ataupun forum terbuka dan perkumpulan komuniti. Yang terakhir pula ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kurangnya minat masyarakat dalam khidmat masyarakat adalah berkolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk mengembangkan program-program khidmat masyarakat yang lebih menarik. Dan objektif kumpulan kami yang terakhir pula ialah meneliti kepentingan penghayatan etika dan peradaban ketika menyertai khidmat masyarakat. Yang pertama ialah hal ini merupakan tanggungjawab sosial. Yang kedua pula ialah penghormatan terhadap martabat manusia. Dan yang terakhir pula ialah meningkatkan kesedaran masyarakat. Seterusnya saya akan membentangkan kaedah kajian. Jadi kumpulan kami menggunakan borang soal selidik yang berbentuk Google Form lalu diedarkan melalui platform seperti Telegram, WhatsApp dan Instagram. Okey, sekian. Terima kasih. Seterusnya, berdasarkan hasil dapatan link Google Form yang telah kami edarkan kepada seluruh pelajar Universiti Sains Malaysia dan masyarakat umum, kita dapat lihat bahawa daripada segi jantina, majoriti yang menjawab adalah seramai 68% warga perempuan dan daripada umum, majoriti 40% adalah daripada golongan berusia 21 hingga 25 tahun. Manakala, demografi daripada aspek kaum dapat dilihat bahawa seramai 78% majoriti yang menjawab adalah daripada kaum Melayu dan tahap pengajian 44% majoriti adalah mereka yang telah memperoleh ijazah. Seterusnya ialah punca-punca kurangnya penyertaan masyarakat dalam melaksanakan khidmat masyarakat. Jadi berdasarkan dapatan kajian yang kami telah kumpul, jadi kami mendapati bahawa punca yang paling utama kenapa ni masyarakat ni kurang terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat ialah kesibukan masyarakat dengan pekerjaan sehingga tidak mempunyai masa untuk melaksanakan khidmat masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat ni dia tak ada masa, dia tak ada ruang dan juga masa untuk dia melakukan aktiviti masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ni bukannya tak mahu turut serta dalam aktiviti masyarakat, tapi sibuk dengan kerja, dengan urusan keluarga menyebabkan mereka tidak melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat. Yang kedua ialah kesan-kesan kekurangan penyertaan masyarakat dalam melaksanakan khidmat masyarakat. Jadi antara kesan yang paling tinggi dalam dapatan kami ialah tahap kesedaran moral serta tanggungjawab masyarakat menjadi kurang. Ialah apabila masyarakat ni dia kurang terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat, jadi menyebabkan dalam diri kita ni, dalam diri setiap individu ni, dia tak kuranglah jadi semakin berkurang rasa tanggungjawab untuk kita
sama-sama dengan orang lain untuk membantu, mungkin aktiviti gotong royong dia jadi berkurang. Tak apalah, kalau tak pergi pun tak apa. Okey. Yang seterusnya ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah mengenai kurangnya minat masyarakat dalam melaksanakan khidmat masyarakat. Jadi antara langkah yang paling besar kita boleh ambil, mungkin yang paling tinggi dalam dapatan kami ialah kolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk mengembangkan program-program khidmat masyarakat yang lebih menarik. Jadi dalam satu komuniti tu, komuniti tu mungkin mereka kurang dana untuk buat aktiviti masyarakat kan. Jadi dengan adanya kerjasama antara pihak kerajaan mungkin menyalurkan sedikit bantuan kepada setiap komuniti kecil. Jadi dalam komuniti tu dia boleh mengadakan program khidmat masyarakat yang menarik, meriah untuk menarik minat masyarakat untuk sertai aktiviti tersebut. Okey. Yang seterusnya ialah kepentingan penghayatan etika dan peradaban ketika menyertai khidmat masyarakat. Jadi apakah kepentingan kita dalam melaksanakan khidmat masyarakat ni? Antara dapatan kami yang paling tinggi ialah mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dalam meningkatkan tahap kerjasama antara kaum. Jadi dalam kita berkumpul untuk menjalankan aktiviti khidmat masyarakat, pastinya kita akan berkenal antara satu sama lain, akan bertegur sapa. Jadi dengan aktiviti khidmat masyarakat ni, kita dapat mewujudkan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat setempat. Okey, secara kesimpulannya, tanggungjawab sosial khidmat masyarakat ni sangatlah penting dalam membina masyarakat yang aman damai. Jadi kalau kita boleh tengok contoh di negara kita, Malaysia ni merupakan negara yang berbilang kaum. Jadi dengan adanya aktiviti tanggungjawab sosial ni, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat yang lain dapat dieratkan. Jadi masyarakat di negara kita ni tidak akan berpecah belah lah. Sebaiknya dapat disatukan untuk membangunkan negara. Contoh yang lain, dengan aktiviti tanggungjawab sosial ni, contohnya dalam satu komuniti ni, mungkin mereka ni susahlah untuk contohnya ada masyarakat zaman sekarang kan, dia pergi kerja pagi, balik petang ataupun malam. Jadi dia pun tak ada masa untuk tegur jiran sebelah, kenal antara satu sama lain. Jadi dengan adanya aktiviti masyarakat, contohnya mungkin sebulan sekali dapat dilakukan, jadi hubungan antara masyarakat ni dapat dieratkan. Kita dapat berkenal antara satu sama lain, dapat berinteraksi dengan mereka, dan hubungan pun dapat dikukuhkan lah. Jadi aktiviti seperti gotong royong ataupun membersihkan sekitar kawasan perumahan ni dapat digiatkan supaya masyarakat ni dia tidaklah berada di rumah tanpa mengenali antara satu sama lain dengan masyarakatnya. Contohnya dia macam jadi kersumbang. Kita tak nak macam tu. Jadi dengan adanya khidmat masyarakat ni, antara kita dan juga masyarakat lain tu kita dapat berkenal antara satu sama lain. Jadi secara umumnya, kalau kita tengok zaman sekarang lah, kalau kita tanya dia, kenapa anda tak menyertai aktiviti khidmat masyarakat ni? Saya rasa antara faktor yang paling dominan ialah masyarakat ni sibuk. Masyarakat bukan tak nak sertai. Kadang tu memang dia nak sertai, tapi dia sibuk. Sibuk dengan tugasan, dengan keluarga, kadang-kadang tu dengan anak-anak, dengan pekerjaan dia, sehingga dia tak ada masa pun untuk menyertai aktiviti masyarakat. Jadi berdasarkan dapatan kajian kami yang telah kami lakukan soal selidik lah, kami berdapati dalam kami edarkan dan kami dapat 100 responden, rata-rata memang setujulah bahawa masyarakat ni sibuk dengan pekerjaan sehingga tak ada masa. Jadi dapatan kami ni kiranya kenalah dengan situasi zaman sekarang. Lepas tu saya rasa langkah-langkah ni
untuk menarik minat masyarakat untuk menyertai khidmat masyarakat ialah mungkin kita boleh adakan kolaborasi, kerjasama antara pihak kerajaan, mungkin kerajaan ataupun bukan kerajaan boleh berikan dana atau sumbangan kepada khidmat-khidmat komuniti yang kecil, komuniti-komuniti di kampung, supaya penduduk di kampung ni dia ada dana untuk buat aktiviti yang lebih menarik. Jadi, kami ringkaskan bahawa khidmat masyarakat ni sangat penting dan perlu untuk digiatkan, terutamanya di negara kita ataupun semua negara, semua tempat perlu untuk digiatkan, dan juga kita sebagai seorang masyarakat pun kita kena ajak ataupun ajaklah masyarakat yang lain untuk sama-sama menyertai aktiviti khidmat masyarakat supaya kita dapat berkenal antara satu sama lain dan sebagainya.